Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Betulkah pilihan Raya Negeri Sabah akan datang ini akan menjadi titik tolak kepada kekalahan ataupun kejatuhan parti luar di Sabah? Persoalan itu akan kita jawab. Betulkah dengan pilihan Raya Negeri Sabah yang akan datang ini akan memperlihatkan kejatuhan parti luar di Sabah? Kita akan jawab persoalan itu, tapi sebelum itu, saya nak kongsi dulu dengan Anda semua. Siapa yang kuat dalam pilihan raya negeri akan datang ini? Dijangkakan ada dua parti yang mungkin akan bersaing kuat dalam pilihan raya negeri Sabah kali ini, yaitu Gagasan Rakyat Sabah GRS dan juga UMNO Sabah. Hal ini karena beberapa sebab mengapa diramalkan dua parti ini, dua gabungan ini akan jadi kuat, akan jadi seteru utama dalam pilihan raya. Pertama, GRS karena Haji Jinor makin kukuh sebagai CM ataupun Ketua Menteri Sabah. Selain daripada itu, sokongan Kerajaan Perpaduan Madani di pusat melalui Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim juga menunjukkan satu tren yang sangat kuat. Oleh sebab itulah dapat dinyatakan dan diramal bahawa parti GRS mungkin sukar untuk digugat. Selain itu, jentera dan adun di GRS juga ramai yang kuat dan bersama GRS. Adun di Sabah ramai bersama dalam Gabungan Rakyat Sabah. Manakala UMNO pula, saya nak kongsi dengan Anda semua, mengapa UMNO masih boleh kuat di Sabah. Tapi sebelum itu, saya nak kongsi dengan Anda semua. Ini adalah produk Transofactor for Life. Ini terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya atau ringkasnya, tubuh badan kita jadi lemah atau mudah kena penyakit atau sukar untuk sembuh daripada penyakit, dan kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah dan daya imun badan kita yang bodoh. Tapi secara umum dan ringkasnya juga, kita sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita yang kuat. Apabila imun badan kita menjadi kuat dan imun badan kita dididik menjadi bijaksana, kita kuat melawan penyakit dari dalam dan kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Transofactor ini bukan obat, tapi ini ialah terapi imun. Diluluskan oleh KKM, halal dan juga diperakui dan diiktiraf oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Produk ini adalah produk yang terbaik dan merupakan penemuan paling bersejarah abad ini. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Ingat, jangan tangguh-tangguh sebab masa tidak pernah menunggu kita. Baiklah saudara-saudara sekalian. Parti kedua yang dijangka menjadi kuat di Sabah ialah Parti UMNO. Tapi ini bergantung kepada calon dan kerjasama. Jika mereka meletak calon popular, masih boleh mempertahankan banyak kerusi. Jika mereka bertembung dengan GRS atau warisan, risiko kalah tetap ada. Karena dapat dilihat, yang paling mungkin dapat mengancam ataupun boleh menjadi pesaing kuat di dalam pilihan raya negeri Sabah nanti ialah Parti Warisan. Jadi kesimpulannya, Bersatu Sabah paling besar peluang kalah teruk dalam pilihan raya negeri di Sabah. Boleh jadi mereka akan kalah semua kerusi. Warisan pula bakal menghadapi penurunan besar kecuali ada gelombang baharu. Jadi sekarang kita nak cerita pula kejatuhan parti luar di Sabah. Saudara, adakah dengan kejatuhan parti luar di Sabah ini akan menamatkan kuasa penjajah politik? Dulu mereka datang dengan janji perubahan, tapi hari ini rakyat Sabah makin celik. Suara tempatan mula bangkit dan parti luar mula runtuh satu demi satu. Apakah maksudnya parti luar? Parti luar di Sabah bermaksud parti yang berpusat di Semenanjung, seperti Parti Bersatu PAS, PKR dan sebahagiannya UMNO juga DAP yang masuk ke Sabah tanpa akar lokal yang kuat. Tujuan mereka tentulah mahu kuasa, tapi sayangnya mereka lupa Sabah bukan tanah jajahan politik. Kejatuhan bermula Bersatu Sabah lumpuh. Selepas Haji Jinor keluar dari Bersatu, parti itu hilang arah di Sabah.
Ramai adun lompat keluar, jentera lumpuh dan akar umbi hancur. Kini bersatu hanya tinggal nama, tiada ketua berpengaruh, tiada jentera, tiada harapan. Bersatu Sabah kini dilihat tidak relevan lagi. PAS dan Parti Islam di Sabah bagaimana? PAS pula cuba bawa agenda konservatif dari Semenanjung. Tapi gaya itu tidak serasi dengan keharmonian budaya dan agama di Sabah. Bukan sahaja ditolak, malah tidak pernah menang kerusi parlimen pun di Sabah. Sabah bukan tempat retorik agama keras. Sabah mahu kestabilan dan toleransi. Warisan dan PKR semakin goyang. Walaupun bukan sepenuhnya parti luar, warisan dan PKR turut terkesan. Warisan kehilangan ramai pengaruh sejak Safi tidak lagi relevan di pentas nasional. PKR pula hanya hidup di kawasan bandar, itu pun jika tak pecah undi sesama sendiri. Rakyat semakin cenderung kepada parti lokal seperti Gagasan Rakyat, APKO dan PBS yang lebih memahami denyut nadi tempatan. Bangkitnya parti tempatan. Hari ini, rakyat Sabah mahu autonomi politik sebenar. Mereka mahukan wakil rakyat yang lahir di Sabah, faham budaya Sabah, dan hidup dengan rakyat Sabah. Itulah sebab GRS, PBS, dan APKO makin mendapat tempat. Mereka bukan sempurna, tapi mereka bukan boneka Kuala Lumpur. Inilah kebangkitan lokal, inilah Sabah, tanah airku yang sebenar. Kepada parti luar, dengarlah suara rakyat Sabah. Kami bukan koloni politik. Kami bukan tanah jajahan parti Semenanjung. Sabah sudah bangkit. Parti luar, masa kamu mungkin sudah tamat. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Jika Anda setuju, parti lokal harus menang, tolong tulis dalam ruangan komen dengan tanda pagar parti lokal menang. Terjumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini kita nak tengok siapa yang akan kalah teruk dalam pilihan raya negeri Sabah yang akan menjelang tidak lama lagi. Beberapa ramalan mula keluar, mula timbul, pilihan raya akan diadakan pada penghujung bulan Ogos ini. Ada yang kata penghujung bulan Ogos, ada juga yang kata awal bulan Ogos pilihan raya negeri Sabah akan dibuat. Tapi persoalannya ialah siapa yang akan kalah teruk. Kalau sebelum ini banyak orang buat konten tentang siapa yang akan menang, kali ini saya nak beritahu siapa yang akan kalah teruk. Tapi janji dulu dengan saya, kamu share video ini supaya semua orang tahu siapa yang akan kalah teruk selepas pilihan raya negeri di Sabah. Oke, pendedahan demi pendedahan sedang panas berkaitan dengan kes penyelewengan dan rasuah di Sabah. Tetapi mungkinkah itu akan menjadi puncak kekalahan? Tidak semestinya. Itu pendapat saya, tidak semestinya. Karena ada banyak lagi faktor-faktor tertentu yang boleh menyebabkan kekalahan kepada sesuatu parti. Baik, yang paling kalah teruk, kita ada beberapa parti politik, ranking demi ranking. Yang paling kalah teruk, yang akan kalah teruk dalam pilihan raya negeri Sabah ialah Parti Bersatu. Wah, kenapa? Nanti kita ulas ya, ikuti terus ulasan ini. Kalau kita fokus kepada kemungkinan keputusan pilihan raya negeri Sabah yang akan datang, ada beberapa indikator yang boleh membantu kita meramal siapa bakal kalah teruk dalam pilihan raya itu. Berdasarkan analisis semasa dan dinamika politik Sabah terkini, yaitu pada Jun 2025, berikut ialah calon utama yang berisiko tewas teruk dalam PRN Sabah akan datang. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak kongsi dengan Anda, ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun ini ialah, kamu boleh nampak, ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun tubuh badan kita sehingga 400%. Secara umumnya kita kena penyakit dan kita sukar sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah dan bodoh. Kita tidak dapat sembuh daripada penyakit, kita kekal dengan penyakit itu sampai selama-lamanya sehingga ada yang maut karena imun badan kita yang lemah dan imun badan kita bodoh. Tapi berita baiknya ialah apabila kita mengambil transfer factor ini, imun badan kita ditingkatkan sehingga 400% dan kita juga mendidik imun badan kita menjadi kuat dan seimbang serta menjadi bijaksana.
Dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita sehingga 400% imun badan kita akan melawan penyakit sendiri. Imun badan kita lah yang akan melawan penyakit itu sehingga kita sembuh dari semua jenis penyakit. Dan produk ini lulus KKM, produk ini halal dan diperakui oleh semua dokter-dokter di seluruh dunia. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon yang tertera. Ingat, masa tidak pernah menunggu Anda. Bila tiba waktunya, Anda harus mengambil kesempatan. Inilah masanya, pergunakan waktu yang ada. Ambil kesempatan ini, jangan bertangguh-tangguh. Baiklah saudara-saudara sekalian. Parti politik pertama yang diramal akan tewas teruk dalam pilihan raya negeri Sabah adalah Parti Bersatu. Hal ini karena Parti Bersatu sudah hilang tapak yang kuat selepas Datuk Seri Haji G. Nur keluar daripada Bersatu dan menubuh Parti Gagasan Rakyat. Kekuatan Parti Bersatu sebenarnya terletak pada Haji G. Nur pada waktu tersebut. Rakyat Sabah semakin menganggap Bersatu sebagai parti luar yang tidak relevan dengan sentimen lokal. Ada netizen yang meramalkan Parti Bersatu akan menjadi seperti Parti Pejuang yang tidak akan menang pun deposit mereka, kata netizen. Yang seterusnya, Parti Bersatu tiada jentera akar umbi yang kuat. Banyak bekas akar atau bekas adun dan ahli sudah kini lompat parti. Ramalan kita, Bersatu Sabah mungkin hanya tinggal simbol, tiada kerusi akan dimenangi jika bertanding solo. Kedua yang diramalkan kalah teruk ialah Parti Warisan Pimpinan Safi Afdal yang kini risiko kemerosatan besar. Sebab kalah ialah kerana momentum warisan semakin merosot selepas PRU 15, terutama di kawasan luar bandar. Beberapa pemimpin kanan keluar atau tidak aktif dalam Parti Warisan. Selain itu, mereka belum berjaya untuk mengukuhkan gabungan parti-parti kecil yang lain. Dan seingat saya, Warisan telah mengumumkan bergerak secara solo. Ramalan kita, Warisan masih boleh menang beberapa kerusi, tetapi jumlah mungkin jatuh jauh dari era kegemilangan pada tahun 2018. Ketiga, parti-parti kecil yang hanya tumpang nama seperti KDM dan LDP. Mereka juga diramalkan dijangkakan akan kalah teruk. Sebab mereka kalah teruk ialah kerana mereka tiada pengaruh akar umbi yang kuat, kurang jentera dan kurang dana. Selain itu, berlaku pecahan undi sesama mereka menyebabkan undi mereka makin cair. Ramalannya hanya jadi spoiler yang memecahkan undi blok tertentu tetapi tidak akan menang. Siapa tak mungkin akan kalah teruk atau kuat setakat ini. Ini pula parti yang akan diramal menjadi pemenang dalam pilihan raya akan datang. Ikuti terus ulasan selepas ini. Jika Anda suka dengan konten ini, berikan tanda pagar Kami Sayang Sabah. Sekian dulu untuk kali ini. Jumpa lagi. Bye-bye.